Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan sambung pelajaran kita yang minggu lepas sampai 2.2 operasi metrik. Okey. Okey, so sebelum kita sambung kepada topik kita pada hari ini, saya nak recall dulu kelas minggu lalu. Okey, sebab ada sedikit kesilapan teknikal pada tambah tolak metrik ya. Kita buat operasi minggu lepas tambah tolak metrik dulu. Darab metrik. Maafkan saya. Darab metriknya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Indeks buku latihan ikut hari lah sayang. Sampai hari ni kita dah perjumpaan yang keberapa. So indeks sampai situ lah. Nanti saya share dekat grup tele lah indeksnya. Okey. Okey, bagus Cik Iskandar. Dah ready dah dengan buku ya. Okey, jom. So saya recall sikit kelas yang lalu, tapi ini adalah latihan Kendiri 2.2C muka surat 54. Okey, kita tak buat yang ni minggu lepas. So saya bagi sebagai tambahan lah. Okey. So bersama anda ada buku teks anda. Okey, boleh tengok dekat buku teks. Okey, so ini ceritanya adalah pendaraban metrik. Okey. Minggu lepas masa saya ajar anda, saya kata step yang pertama yang kita perlu buat adalah kena tahu hasil peringkat metrik dahulu. Okey, kenal pasti. Ini adalah peringkat apa ni? Untuk metrik yang pertama ni peringkat apa? 2. 2 darab 2. Thank you Mak Ye. Okey, 47 metrik berapa? 21. 21. Very good. So, hasil pendaraban metrik ini adalah 2 darab 1. So, betul lah. Ini adalah metrik 2 darab 1. Okey. Setiap kali bila kamu nak menjawab, kamu kena kenal pasti dulu peringkat metrik. Okey, mana tahu sebenarnya metrik itu tak boleh didarab ke? So, kena identify dulu. Okey. So, now. Minggu lepas, okey, bila kita nak buat pendaraban metrik, okey, bila kita bagi latihan GC, ada orang yang PM saya, dia tak begitu jelas nak darab unsur-unsur dalam metrik. Okey. Jadi, kita ulang lagi sekali lah sebab tu saya recall. Okey, kita akan recall dulu. Okey. Setiap kali kelas pun memang saya recall supaya kamu ingat. Okey. Dan kalau ada orang yang tak join kelas yang terdahulu pun, automatik dia akan dapat juga info. Okey, kelas yang terdahulu. Okey, bila kita nak darab, kita mesti darab baris dengan lajur. Okey. Baris pertama dengan lajur pertama. Okey. So, dia akan jadi negatif 1 darab 4 tambah X darab 7. Nampak? Baris 1, lajur yang pertama. So ini baris 1 dengan lajur 1, baris 1, lajur 1. Okey. Manakala baris yang kedua pun dengan lajur yang pertama. Y darab 4 tambah 3 darab 7. Okey. Ada apa-apa nak tanya di situ? Okey kah? Clear kah? Okey. Okey, Alhamdulillah. Yang tak okey minggu lepas. Ada orang PM dan dia kata tak berapa okey. Okey, sebab saya nak ulang bagi betul-betul clear. Okey. Kalau buka sekolah, exam ke kan, terus exam ke, tak ada masalah pun. Semua orang boleh faham dengan jelas. Kalau tak faham tanya ya, saya suka orang yang PM saya walaupun mengganggu hidup saya, tapi bagus sebenarnya. Okey, so saya pun tahu feedback kamu. Okey, so clear untuk baris yang pertama. Baris yang pertama, negatif 1 darab 4 tambah X darab 7 adalah bersamaan dengan 31. Baris yang kedua, Y darab 4 tambah 3 darab 7 sama dengan 39. Untuk baris yang kedua. Okey, so kita akan dapat dua persamaan. Ini persamaan yang pertama. Negatif 4 tambah 7X sama dengan 31.
Manakala persamaan yang kedua pula adalah Y darab 4 dapat 4Y. 3 darab 7, 21 sama dengan 39. Okey. Maksudnya sampai di sini operasi yang kita buat bila kita dah buat pendaraban metrik adalah kita keluarkan persamaan. Okey, persamaan linear yang pertama, persamaan linear yang kedua ikut baris dia. Okey, baris yang pertama dengan answer ni yang pertama juga, baris yang kedua dengan answer yang kedua. Okey. Kemudian kita selesaikanlah persamaan linear ini. Okey, negatif 4 bawa pergi sana jadi positif 4. So 31 tambah 4 jadi 35. Kemudian nak dapat nilai X adalah 35 bahagi 7. Dapatlah jawapannya ialah 5. Betul? Untuk kawan-kawan yang sedang mengira, sama tak jawapan anda dengan saya? X sama dengan 5? Sama. Yes, very good. Okay, thank you pada yang buat. Bagus. Alhamdulillah. Cikgu. Ya. Soalan dekat buku teks, dia punya jawapan, soalan dia 31, bawah dia 29. 29? Uh-uh. Oh, buku teks saya lain sikit. Allahu Akbar, 29. Okey, tak apa, kamu betul kan? Okey. 29. Alamak, jadi saya salah lah nanti. Ya, Suraya, apa soalannya? Di mana lagi yang saya salah ni? Pening betul cikgu ni. Jawapan untuk baris 2 tu, apa jawapan kamu dapat? Betul Suraya. Okey. Patutlah saya dapat. Sebaik-baik jawapan adalah dalam pecahan. Daripada form 3 cikgu kamu pesan kan. Jawapan dalam bentuk pecahan adalah jawapan yang paling tepat. Sebab dalam perpuluhan takut nanti kamu salah rounding off. Okey. So bagilah jawapan dalam bentuk pecahan. Okey. Kalau kamu guna buku teks 29, kamu betulkanlah 29 dan jawapan kamu takkan sama dengan saya lah nanti. Okey. Okey, kalau 29 ya. Okey, ni kalau 39. Okey, maafkan saya. Cikgu kamu memang pening lalat, betul. Okey, 4Y tambah 21 sama dengan 29. Okey, so 4Y sama dengan 29 tolak 21 dapat 8. Okey, so Y sepatutnya kamu dapat adalah 2. Itu kalau ikut soalan buku teks kamu. Kalau ikut slide saya guna 39, maafkan saya, kesilapan teknikal. Jadi sepatutnya kau dapat Y 2, X pula adalah 5. Okey, siap ke? Sudah siap? Dah. Okey, Alhamdulillah. Siap. Patutnya saya nampak ada 38 jawapan. Tapi ada 2 orang dia jawab siap. Yang lain tak buat ke? Okey, saya bagi masa untuk anda terus tulis kat buku. Buat slow-slow. Minggu lepas saya buat laju-laju dan ada orang yang tak dapat. Jadi minggu ni niat saya nak buat slow-slow je. Supaya semua orang dapat. Okey, dengan harapan lepas kelas tu tak ada lagi orang mesej tanya itu ini, kesian orang. Sebab kamu pun nak fokus untuk subjek lain juga kan. Okey dah. Okey. So ini untuk matrik 2 kali 2 darab dengan matrik 2 kali 1. Hasilnya kita dapat matrik 2 kali 1. Okey. So ini pun minggu lepas memang tak ada masalah pun. Okey. Yang masalah pada matrik 2 darab 2. Okey, so saya proceed soalan yang keempat. Ni soalan nombor 3. Okey. Kita tengok soalan nombor 4. Okey, saya tak buat semualah, saya buat sikit-sikit saja ya. Sebab kita pun recall sahaja. Okey. So ini untuk soalan yang keempat. Diberi G, P1, 5, negatif 4 dan H pula adalah negatif 6, 3, 7, 0.
hitung nilai P, Q dan R jika diberi GH. Maksudnya hasil darab G dan H adalah 3 negatif 18, 2Q, 3P tambah R. Okey, saya terus tulis dalam bentuk pendaraban. Okey, ini step yang pertama yang mesti ada. Okey, gantikan G dengan P15 negatif 4, H negatif 6370 sama dengan hasil pendaraban. Okey, ini matrik 2 kali 2, ini matrik 2 kali 2. So hasilnya pun akan dapat matrik 2 kali 2 juga. Okey. So apa yang nak kena darab dulu? Baris darab dengan lajur. Baris pertama, lajur yang pertama. Okey, saya bagi masa untuk anda cuba dahulu. Baru saya tunjuk jawapan nanti. 2 minit untuk anda mencuba. Nanti saya cepat-cepat, anda tak sempat nak cuba, kesian dekat anda. Masukkan item-item untuk darab baris dan lajur sahaja dulu. Sudahkah? Baris pertama, lajur pertama. Okey, sudah. Okey, Nabil sudah. Seorang je yang cakap sudah. Okey. Baris pertama, lajur pertama. Okey, yang lain ada lagi 41 orang. Okey. Dah. Okey. Atira mana? Ada Atira? Okey. Okey dah. Okey, so kita check tengok ya. Takut-takut saya yang salah nanti. Risau saya, panik. Okey. Baris pertama, lajur pertama. Okey, so kita ambil P5 dengan negatif 63 dulu. Okey, yang lain jangan tengok lagi. Okey. So baris unsur yang pertama B1 A11 dengan B11. Okey. P darab negatif 6 tambah 5 darab 3. Okey ya. Baris pertama, lajur pertama selesai. Okey. Baris kedua pula. Tapi masih dekat lajur yang pertama ya. 1 darab negatif 6 tambah negatif 4 darab 3. Nampak? Baris kedua dengan lajur pertama. Okey. Item yang seterusnya sebelah sini ya. Sebelah sini kita ambil baris pertama, lajur yang kedua pula. Okey. So P darab 7. Yang ni pula kita tutup. Okey, tutup yang sini. So P darab 7, 5 darab 0. Okey. Kemudian baris yang kedua dengan lajur yang pertama. 1 darab 7, negatif 4 darab 0. Boleh nampak ke? Boleh je. Boleh. Clear. Sama tak dengan yang kamu tulis? Sama-sama. Sama, okey. Sama-sama. Bunyi macam makan je tu, tengah makan ambil dia. Tak ada lah. Sambil makan sarapan tak ada masalah ya. Okey, cuma tangan tu kan kalau pegang nasi lemak macam mana nak menulis tu? Kan? Okey, so untuk unsur-unsur 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 ini settle ke? Sama dengan yang diberi dalam soalan. Okey, ini step yang paling penting. Boleh tak? Ada tak orang yang nak tanya apa-apa di mana-mana? Okey. Setelah seminggu persoalan bermain di fikiran dia, hari ni saya baru nak rungkaikan. Minta maaf ya. Kekangan tugas rasmi tak dapat nak buat extra kelas tutorial dan sebagainya. Minta maaf. Sampai April lah insyaAllah. Lepas tu boleh buat kelas tutorial semula. Okey.
Boleh sampai sini? Okey. Dah sampai sini barulah kita boleh keluarkan. Okey. So ni yang pertama tadi negatif P darab negatif 6. So kita dapat negatif 6P. 5 kali 3 15 dengan unsur 11 A11 iaitu 3. Okey. Unsur pertama, baris pertama dengan yang pertama juga. Okey, next. Ini pula 7 darab P adalah 7P. 5 kali kosong, kosong. So saya tak tulislah kosong. Okay, tapi kalau kamu rajin nak tulis 7P tambah kosong, silakan, tak ada masalah. Dengan 2Q. Okay, sebab dia matrik 2, 2 sama dah ni. Ini sama dengan ini. Yang ni pula sama dengan yang ni. Ini sama dengan ini. Dan yang ni sama dengan ni. Okay, so next. Negatif 6 tolak 12 sama dengan negatif 18. Okay, untuk persamaan ketiga ni tak ada unknown. Persamaan pertama ada satu unknown P. Persamaan kedua ada dua unknown P dan Q. Maksudnya kalau kita dah dapat P kat sini tadi, terus kita masukkan P di sini, kita dapat Q. Tapi kalau P dekat sini kita salah kira, masuk dekat sini, jahanam. Okay. Dan persamaan yang keempat, 1 kali 7, 7 tambah kosong, saya tak tulis kosong, terus sama dengan 3P tambah R. Sama juga, again. P ini nak guna juga dekat sini, P lagi, baru boleh dapat R. Nampak tak kawan-kawan? Kalau nilai P kamu tadi ni salah, masuk ke sini salah, dapat nilai Q salah, masuk sini salah, dapat nilai R pun salah. Habis jahanam. Tapi dapat dah satu markah dekat sini, tunjukkan baris dan lajur nak darab di mana. Okay, so satu markah sudah dapat di sini. Boleh kawan-kawan? So sebab tu kena tekankan menulis step yang pertama ini mesti pastikan betul dahulu. Okay, baris dan lajur, baris dan lajur, baris dan lajur, baris dan lajur, satu-satu. Okay, bila betul dekat sini, dia membawa kepada ini pun betul. Kalau kat sini dah betul, insyaAllah sini okey lah. Kecuali kalau kamu salah darab atau tambah tolak. Sebab kat sini ada operasi positif dan negatif ni kan. Operasi tambah ada negatif. Kalau kamu tersalah dekat sini, mungkinlah juga akan berlaku kesilapan. So untuk soalan begini memang kalau keluar dalam exam kena berhati-hati. Sebab nilai tu dapat berkaitan. Macam yang tadi, nilai X dengan Y tak berkaitan. Kira dapat X, kemudian kira lagi sekali dapat Y. Okey, soalan macam tu selamat untuk kita. Alhamdulillah. Tapi kalau yang ni nilai P kamu salah, aduh hai, habis semua salah. Okey kawan-kawan, tapi jangan susah hati. Okey, insya-Allah soalan ni tidak boleh membunuh kita. Jangan risau. Okey. Seterusnya buatlah operasi. Ni 15 pergi sebelah sana jadi negatif So maksudnya tekan kalkulator 3 tolak 15. So negatif 6P sama dengan negatif 12. So P adalah 2. Sama tak nilai P anda? Yes, very good Jas. Yes, sama ya. Siapa sama tekan angkat tangan. Yes, very good. 6 orang sudah angkat tangan. 9 orang angkat tangan. 13 orang angkat tangan. 17 orang angkat tangan. 19 orang angkat tangan. Terus separuh lagi. 22 orang angkat tangan. Okey, 23, 24. Okey, alhamdulillah. Okeylah tu 25. Okey. Oh, saya lupa nak ingatkan kawan-kawan ya. Berdasarkan kedatangan yang lalu, kalau kamu ada tidak hadir lebih daripada 2 hari, nanti minta kamu maklum dengan guru kelas kamu sebab guru kelas tanda kedatangan kan. Nanti kita kena hantar dekat pentadbir nama yang tak hadir lebih daripada 2 kali. Okey, untuk tindakan susulan. Walaupun sekolah dah nak buka April, tapi PDPR tetap berlangsung macam biasa. Minta tolong bagi tahu kawan-kawan, hadir juga PDPR. Okey. Okey, next. Q. Dah dapat Q? Berapa nilai Q yang anda dapat? 7. Okey.
Suraya, jangan tulis R lagi. Nanti orang tiru. Okey, lagi. Orang lain dah dapat Q. Okay, very good. Mel pun dapat. Bagus Mel. Good job. Alice pun dapat. Alhamdulillah. Maksudnya senang lah kan? Okey, kat sini kita nampak 7P. Maksudnya 7. P tadi kita dapat 2. 7 darab 2 lah. Okey. 7 darab 2 adalah 14. Okey. 14 sama dengan 2Q. So, automatic Q kita dapat 7. Alhamdulillah. Maksudnya Cikgu Foman ajar persamaan linear dengan sangat baik. Sebab tu kamu dapat selesaikan. Tengok Nabil lagi seorang. Jangan tulis lagi nilai R, saya tak tanya. Tulis yang saya tanya je. Okey. So, okey. Ini pula persamaan yang ketiga ini tadi. Tak ada masalah. Tak apa, Nabil kurang je. Okey. Persamaan yang ketiga ini tak ada unknown. Tapi dia nak membuktikan sahaja. Baguslah kan supaya kita tahu apa yang kita buat betul. Andai kata dekat sini kamu dapat tak sama, mungkin kamu macam panik. Mesti ada benda yang tak betul di darab tadi. Okay. So kat sini Alhamdulillah negatif 6 darab 12 dapat negatif 18. So sama dengan negatif 18. So maksudnya daripada tadi kita buat equation tu betul lah. Okay. Peneraban yang kita buat baris dan lajur tu pun betul lah. Okay. So last kali nilai R, berapa dapat nilai R dah nampak dah tadi kan surah yang Nabi dah tulis. Kawan-kawan yang belum lagi anda dapat. Okay. Mek A dapat 1. Lagi, Jas pun dapat 1. Okey, yang lain. Skandar dapat. Zaim dapat Zaim. Okey, Edis dapat 1. Zaim ada Zaim. Nampak nama Zaim tadi. Mel dapat 1. Bagus. Paul pun dapat 1. Very good lah Paul. Okey. Ada Zaim. Zaim tak tarik pun. Okay. Harap-harap dapat ya. Yang tak type tu harap dapat ya. Hai Farhana. Okay. So P tadi kita dapat adalah 2. Bila 3P maksudnya 3 darab 2. So dapat 6 lah. Saya tak tunjuk yang tu. Saya tulis 6. Okay. Kalau kamu nak tunjuk 3 darab 2 tambah R boleh. Tak ada masalah. Okay. So 7 sama dengan 6 tambah R. So R adalah 7. 6 pindah sana, tolak 6. 7 tolak 6 dapat 1. Okay. So settle R sama dengan 1. Okay. Boleh? Ya. So kita cuba lagi satu contoh. Boleh? Nak yakinkan 2 darab 2, pendaraban metrik 2 darab 2 ini betul-betul faham. Tanpa ragu-ragu lagi. Okay. So ready untuk soalan B? Okey, silakan soalan B. Soalan B, 4B, dia nak G kuasa 2. Ini pun yang saya salah minggu lepas kan, sebab tu saya ambil balik soalan ni. Tapi soalan yang lepas yang saya salah adalah contoh. Okey, bila kamu dah betulkan, yang ni kamu buat lagi. So, bilangan latihan yang kamu buat tu dah tambah dah. Saya rasa dah sampai tengah dah buku kamu. Buku latihan kalau kamu buat semua. Okey. Okey, so P ini kita tulis 2 kali. Tak melibatkan H lah sebab G kuasa 2. Okey. P5, 1, negatif 4. P5, 1, negatif 4. Samakan dengan yang diberi R, negatif 5, negatif 25, 7Q. Okey. So apa kita nak buat macam tadi again. Baris darab lajur. Baris darab lajur. Okey, saya bagi masa untuk anda menulis dahulu. Tuliskan unsur-unsur baris darab lajur. Okey. Sebab yang ni dia darab dirinya sendiri. G darab G. So dia tak melibatkan matriks yang lain. So tak ada masalah lah. Okey, sepatutnya kita identify 2 darab 2 dengan 2 darab 2. Endingnya memang 2 darab 2. Sebab dia buat operasi darab dirinya sendiri. So tak ada masalah. Agaknya semua orang dah masuk ya. Saya nak screenshot kehadiran supaya sama dengan link yang diisi. Kadang kamu tak isi link tapi kamu hadir. Tu yang saya kesian sangat.
Okay, link nanti saya bagi dekat grup Telegram kelas ya. Jadi bila kamu tak isi link, saya kenalah check balik satu persatu. Ni kelas mana, aduh. Okay, tapi tak ada masalah, untuk kamu apa pun boleh. Sudah? Step yang pertama untuk markah yang pertama. Dah, okay. Wah, Jihao. Jihao boleh jawab ya? Okay, sudah clear ya berbanding minggu lepas. Okay, Jihao okay ya? Okay kah? Okay ke Jihao? Dah faham? Alhamdulillah. Very good Jihao. Okay, maafkan saya dengan kesibukan saya. Okay, so takut kamu jadi confused dekat sini. Thank you. Alamak, saya tak buat apa-apa pun Jihao. Hari ni baru saya berusaha. Okay, so jangan confuse sebab memang kita darab dengan diri kita sendiri. So memang akan wujud P darab P, tak ada masalah. So, kita dapat P kuasa 2, nanti kamu jangan panik-panik ya. Sebab memang kita buat operasi G kuasa 2 pun. Okay, so tak ada masalah. Okay, kemudian 5 darab dengan 1. Next, 1 darab P, baris yang kedua. Negatif 4 darab 1. Okay, baris kedua, lajur pertama. Okay, baris pertama, lajur pertama, baris kedua, lajur pertama, sudah settle. Okay, next yang kita nak buat adalah baris pertama, lajur kedua. So, P darab 5, 5 darab negatif 4. Okay, baris kedua, lajur kedua. 1 darab 5, negatif 4 darab negatif 4. Okay, so setiap yang ada negatif ke, tak ada negatif ke, bila kita darab masukkan dalam kurungan supaya pemeriksa boleh nampak clearly unsur-unsur yang kamu darab. Okay, buat comel-comel macam ni. Okay, matriks ni memang perlu sedikit ketelitian. Okay, so yang kita darab, sebab apa kita pakai kurungan lebih baik? Kalau kita pakai darab, takut nampak macam X. Kenapa? Maha angkat tangan ke? Apa soalannya Maha? Hai Cik Syaiful. Maha ada soalan ke Maha? Nampak macam Maha angkat tangan. Oh Cikgu, silap. kenapa Okay. 5 darab 1? Yang kat Mana? baris pertama tu. Baris pertama. Lajur 2. Ini. Bukan. Kiri. Ini kan? Kiri. Atas sana tu. Ni. Okay. Ha. P darab P, 5 darab 1. Sebab Ke baris bawah. pertama, lajur pertama. Okay, Bagus understand. Mak A dia tanya. Sama. Tak apa. Tak tahu tanya je. Okay. Make it clearer. Sebab bila buka sekolah nanti cikgu kamu tak ulang lagi benda ni untuk kamu. Sebab kita terus sambung tajuk yang seterusnya kan. Sian kamu. Matrik ni adalah soalan wajib dalam SPM. Soalan panjang. Markahnya banyak. Okay. Dah. Sampai kat sini setiap item ini dah betul. Semua orang dah boleh. Okay, now kita keluarkan membentuk persamaan. So akan ada 4 persamaan. Okay, persamaan yang pertama. Unsur pertama, baris 1 lajur 1 dengan baris 1 lajur 1. Kamu akan dapat P darab P, P kuasa 2. 5 darab 1, 5 sama dengan R. Okey. Persamaan yang kedua. 5 darab P dapat 5P. 5 darab negatif 4, negatif 20 sama dengan negatif 25. Okey. Persamaan yang ketiga. P tolak 4 sama dengan negatif 5. Manakala persamaan yang keempat, 5 tambah sebab negatif darab negatif jadi positif. 4 darab 4 jadi 16 sama dengan 7Q. Okay, saya buat lambat-lambat tu satu-satu supaya semua orang dapat. Kalau ada yang tak dapat dan tak dapat jawab SPM sebabkan saya yang tak pandai mengajar, ya Allah dosanya saya. Jenuh nak menjawab dalam kubur. Okay.
So pastikan anda betul-betul clear. Okey. Untuk persamaan yang pertama ni sayang, P kuasa 2 dan R. Ini tak boleh buat dululah sebab ada 2 unknown. So kita cari yang ada 1 unknown. Ini boleh jawab dulu. Ini pun 1 unknown, ini pun 1 unknown. Cikgu dah silap. Saya silap Alamak. Dah siap. Okey. Bagus Nabil. Laju tu. Bijak ya Nabil. Jangan laju sangat. Sabar. Okey. Okey. So yang pertama ni memang kamu takkan dapat cari dulu. Jangan stres. Alamak macam mana ni tak tahu. Tak payah. Memang kena cari yang 1 unknown dulu. Ini boleh, ini dan ini. Dah dapat nilai P nanti baru masuk kat sini. Bagusnya ada 2 kali kita cari nilai P. Andai kata kita dapat nilai P yang tidak sama, maksudnya mungkin kita ada kesalahan masa kita buat pendaraban matriks tadi. Okey, bagus juga untuk soalan ni. Okey. Walaupun dia berkaitan tapi kita boleh kira nilai P 2 kali. Kalau salah satu salah, adalah tu salah di mana. Okey. So saya kira persamaan yang kedua dulu. Okey, berapa nilai P yang anda dapat? -1. Laju Suraya, macam dia dah taib ya. Saya tanya je terus send. Okey, alhamdulillah. Dia dah ready dah. Okey. Orang lain ada lagi yang boleh cukup 44 orang menjawab. Kalau anda tak jawab nanti tak ada penilaian untuk anda. Nilai P yang tak jawab tu masih mengira agaknya ya. Cik Syaiful, ketemu enggak jawapannya? Berapa dapat nilai P Cik Syaiful? Bagus Mel, very good. Ya, alhamdulillah. Okey, mari kita tengok jawapan anda samakah dengan saya atau saya yang salah. Okey, 5P sama dengan, tak apa Cik Iskandar, biar salah sekarang, jangan salah masa SPM. Cia. Okey. Ini -20, bila pergi sebelah sana akan jadi positif. So maksudnya -25 tolak salah. -25 tambah 20, so kita dapat -5. Dan P kita dapat -5/5, so dapat -1. So hoye. Siapa yang betul angkat tangan? Okay, nak tengok cukup tak 44 orang angkat tangan. 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, salah. 25, Farhana. 26. Tu je. Okey, kita cek lagi satu nilai P. Kamu solve tak yang ni? Okey, andai kata kamu tak solve yang ni pun okey, sebab persamaannya sama. Okey, tapi kita solve lah ya. Okay, kalau kata untuk soalan objektif, kamu selesaikan satu pun dah cukup. Kalau objektif. Tapi ini sebab subjektif, so kita selesai dulu. Saya selesai yang ni dulu, sorry. Nilai P tadi kita dah dapat, so masukkan dekat P, -1 kuasa 2. Ingat -1 kuasa 2 akan jadi negatif positif. Okey, so positif 1 tambah 5 jadi dapat R 6. Yes, very good. R dapat 6. Tanya, bagus. Okey, untuk nilai P yang ni saya tunjukkan. Okey, sama. Okey, very good. Bagus, alhamdulillah. Mek Ian kat tangan kenapa? Ke belum turunkan tangan? Angkat, turun balik. Okey, terima kasih. Kau ada soalan? Ada soalan di mana-mana ke? Tak ada ya? Okey, bila saya tengok 5 meranti pun boleh jawab, saya yakin kelas lain boleh jawab lah. Okey, Gaharu tak payah cerita. Gaharu Pak Dama memang tak ada masalah. Jati dengan Keruing pun, kalau kata anda tak boleh jawab, you better check yourself. Okey, sebab geng meranti pun boleh jawab, maksudnya kelas lain pun boleh jawab lah. Maksudnya part ini bukanlah part yang susah. Okey, tak apa kalau kata anda tak boleh jawab, PM saya nanti.
Okey, jangan nangis-nangis sebab nanti ada mak cikgu kata macam tu kecil hati dia. Tak. Okey, maksud saya benda ni bukanlah susah. Kalau geng-geng meranti boleh jawab, anda kena force yourself, anda pun boleh jawab. Okey, untuk kelas jati dan Kerwin. Okey. Jangan kecil hati, saya bukan buat perbandingan tapi saya bagi sedikit cabaran saja. Okey. So good job meranti. Okey, jom. Last kali nilai Q. Berapa dapat nilai Q? Mesti Suraya dah ready type tu dengan Nabil. tiga. 3. 3, negatif 3, 3, hihihi. Apa hihi? Aduh, okey, Alhamdulillah. Okey. Terima kasih kerana melayan saya. Bila anda type tu, saya pun rasa macam lega sikit lah. Sebab minggu lepas punya kesilapan tu, jadi tak tidur malam pula saya. Rasa macam berdosa sangat kan. Okey, sudahlah. Kita record kelas tu kan. Okey. Alhamdulillah, betul. Q adalah 3. Okey. So, ini sahajalah contoh untuk peneraban matriks 2 darab 2. Sebab matrik 2 darab 2 ni lah yang saya rasa macam agak sukar sikit lah. Macam 2 kali 1, 2 kali 2 dengan 2 kali 1 ke. Yang tu tidak susah sangat. Okey, baris dengan lajur dia. Lagipun minggu lepas yang kita salah di part sini lah. Okay. So saya harap dengan selesai soalan 4B ini, maka semua orang pun selesai segala kekusutan yang melanda diri anda minggu lalu. Okay. Okay, maafkan saya. So kita akan masuk standard pembelajaran untuk minggu ini. Okay, saya target nak buat 2 benda sahaja. Matrix identity dengan matrix songsang sahaja. Okay. Biar kita buat slow-slow tapi kamu awesome daripada buat laju-laju semua serabut. Okay. So kita buat slow-slow saja. So don't worry. So bismillahirrahmanirrahim. So ini yang kita nak buat hari ni. 2.2.4 matrix identity. Okay. Apakah ciri-ciri matrix identity? Muka surat 55 buku teks anda ada sedikit mobilisasi minda 2 di mana anda boleh buat untuk mengenal pasti apa ciri-ciri matrix identity. Okey, kamu buat sendirilah. Kamu conteng-conteng dekat buku teks kamu tu dengan pensel. Jangan pakai pen ya. Kamu generasi pertama yang pakai buku teks tu. Janganlah pakai pen. Okey, kesian adik-adik nanti. Okey. So refer buku teks kamu muka surat 55. Dia kata dekat buku teks, apabila 1, okay, sebab dia bagi A darab 1 sama dengan A, 1 darab A sama dengan A. Okay, jadi maksudnya apa pun kalau didarabkan dengan 1 akan dapat dirinya sendiri. Doraemon darab 1 dapat Doraemon, gajah darab 1 dapat gajah, 1 darab Madiha dapat Madiha, macam tu. Okay. Jadi dia kata apabila 1 didarabkan dengan sebarang nombor A, hasilnya ialah A. Apabila suatu matriks didarabkan dengan matriks A, hasilnya ialah matriks A juga. Matriks tersebut merupakan matriks identity. Apakah ciri-ciri matriks identity? Matriks identity ni maksudnya bila kita darabkan dengan dia, kita akan dapat diri dia. Macam tadi, 1 ni adalah matrix identity. Sebab tu A darab 1 akan dapat A balik. Okey. Macam identiti diri kita. Tak ada orang lain yang sama macam kita. Kita semua berbeza. Okey. Contohnya yang paling nyata nombor IC kita. Tak ada orang pun ada nombor IC yang sama. Boleh ada hari tarikh lahir yang sama, pada tahun yang sama, kita lahir sama-sama, tapi tetap nombor IC kita tidak sama. Okey. Boleh ada kembar yang sama. Betul ada kembar kat sini, Haikal Danish dengan Haikal Daniel. Ada kembar. Tapi walaupun kembar, IC dia tetap tak sama. Betul Haikal? Ada Haikal, Danish dan Daniel? Kan? Cap jari kita pun tak sama. Okey. Itulah kata identity. Semua orang ada identity tersendiri. Ada satu benda pada diri kita yang orang tengok orang dah tahu. Ini dia. Walaupun ada orang cuba tiru dia ataupun jadi macam dia, tapi orang takkan jadi macam dia. Semua orang ada identiti tersendiri. Okey.
Okey. Buku teks muka surat 56. Hasil daripada mobilisasi minda 2 yang saya suruh kamu kira dan buat sendiri dekat buku kamu tadi, didapati bahawa matriks B dalam bentuk 1001 atau 100,001,001 apabila didarab dengan matriks A akan menghasilkan matriks A. Maksudnya AB sama dengan BA sama dengan A. Okey, yang kedua B, unsur-unsur dalam matriks B ini terdiri daripada 0 dan 1 sahaja dengan unsur 1 terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri di sebelah atas ke sudut kanan di sebelah bawah dan unsur yang lain adalah sifar. Okey. Maksudnya dekat buku teks tu dia memang dah nyatakan dah syarat-syarat untuk matrix identity. Okey, saya harap anda bersama saya di muka surat 56 ya kawan-kawan. Kalau kamu tak ada buku teks, masalah lah sebab saya tak tunjuk slide ni. Okey. Kemudian dia ada bagi kamu sedikit tips bestari. Nampak sebelah kanan buku teks kamu? Di mana ditunjukkan matrix identity iaitu matrix I berperingkat dengan N darab N. Okey, kita nampak kedudukan 1 itu. Sebab dekat B tadi dia dah nyatakan kedudukan 1 itu mestilah terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri di sebelah atas ke sudut kanan di sebelah bawah. Tapi unsur-unsur yang lain adalah kosong. Okey. So mari kita cuba. Okey, saya ambil buku teks online ini, dia tak ada jawapan. Dekat buku teks kamu sudah ada jawapan. So dengan ciri-ciri yang dah kita nyatakan tadi, dia nak kita tuliskan matrix identity berdasarkan peringkat berikut. Kalau matrix 1 kali 1, apakah matrix identitinya? 1. 1. 1. Okey, sebab dia memenuhi syarat yang tadilah, yang B tu. Unsur-unsur dalam matrix B bla 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 tu. Okey, setiap kali bila kamu nak test matrix identity, kamu kena ingat yang tu. Okey, sebab dia kata 1 terletak di sepanjang, okey, daripada kiri ke kanan. So matrix 2 kali 2 pula. Okey, kita start dengan 1. Dia kata kiri ke kanan kan? So yang ni adalah 0 dan juga 0. Boleh? Manakala matrix 4 kali 4, besar ni, 4 kali 4. So ada 4 baris dan 4 lajur. Ya Allah, tulisan cantiknya. So letak siap-siap. 1, 1, 1, 1. 4 kali 4. Yang lain adalah 0. 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Tertiba. Teringat pula lagu. Okey. Ini maksud ayat tadi tu. Okey, maksud ayat yang dia kata dengan keadaan unsur 1 terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri di sebelah atas, ni kiri sebelah atas, sampailah kanan di sebelah bawah. Macam tu. Okey. So manakala matrix 5 kali 5 pun sama juga. Okey, kita kena start dengan 1. Ya Allah hebat. 1, 2 pula 1. 1, 1 dan 1. Manakala unsur yang lain dia kata 0. 0, 0, 0. Next 0, 0, 0, 0. Next 0, 0, 0, 0. Kedudukan saya punya baris tu mungkin tak berapa comel. Okay, faham-faham lah kan. Kalau saya tulis kat whiteboard ni comel sebenarnya. Sebabkan tulis pakai mouse ni kurang comel sikit. Alasannya cikgu. 0, 0,
kosong. Alhamdulillah. Boleh nampak ya? Boleh? Okey, sudah kamu menyalinnya di buku kamu? Ya, Sudah, silakan Ba. Suraya. Bagus. Ya Suraya, soalannya? Oh, kejap Suraya sedang menaik. Yang buku teks dekat page 55. Okey. Yang membilasi minda tu, ya. Okey. Sabar dah. Kalau on mic ke senang, ya Allah, ya Tuhan. Soalan A tu, yang A, B, 2 darab 1. A, B. A dah maksudnya ni. A lah. Saya baca lagi sekali soalan Suraya. Oh, okey. Baik. A ya. Okey, soalan buku teks, kawan-kawan tengok sekejap. Suraya tanya muka surat 55. Okey. Dekat muka surat 55, matriks AB ya. A itu adalah matriks 1 darab 2. Okey. 1 darab 2. Matriks B pula adalah 2 darab 1. So 2 dengan 2 sama, ending dia adalah 1 darab 1. Okey ke Suraya? Ya, kawan-kawan. Soalan buku teks 5 negatif 2. Ya Allah, ini adalah matriks 1 darab 2. B dia pula adalah matriks 1, 0. Ini adalah matriks 2 darab 1. Okey. Ini sama. So ending peringkat yang kita akan dapat adalah 1 darab 1. Okey. Dekat muka surat 55 tu, matriks B itu bukan semua itu adalah matriks identiti. Betul kawan-kawan? Bila kamu cuba jawab soalan ni, kamu tahulah yang mana yang ya, yang mana yang tidak. Okey, kita tengok matriks B yang pertama. Oh, bukan 2 kali 1. 2 kali 1. Oh, peringkat ending dia. Peringkat ending dia adalah 1 kali 1 sebab ini 2 dan 2 sama. Hai, tak ingat lagi. Apa 1 darab 1? Kenapa Mek Ye tanya soalan ni? Saya kena ulang lagi ke ni? Kan hari tu saya dah ajar kamu bila matriks 1 darab 2 dengan 2 darab 1 kan dekat sini sama. Tajur dia sama. So bila sama, ending dia akan dapat ini. Tapi kalau ini dan ini tak sama, matriks itu tidak boleh didarab. Okey. Maksudnya minggu lepas saya ajar ni macam tak berkesan je ya. Okey, banyaknya persoalan. Tak apa, terima kasih Mek Ye kerana bertanya. Mungkin kawan-kawan lain pun ada yang tak faham. Suraya pun sama. Thank you kerana sudi bertanya. Okey, ada lagi soalan yang lain? Okey, kita tengok sekejap muka surat 55. Untuk A, adakah B itu matrix identity? B. Ya ke tidak? Saya nak tanya je sebab Yang mana cikgu? muka surat 55. Yang matrix B tu. Semua matrix B tu kita nak tengok. Okey? Sebab tadi kan kita dah tahu kan ciri-ciri dia kan. Ciri-ciri dia adalah unsur-unsur dalam matrix B ialah terdiri daripada kosong dan satu sahaja dengan unsur satu tetap sebanyak penjuru dari sebelah kiri ke sebelah atas. Okey. So A, dia ke tidak? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa tidak? Okey, sebab biasanya soalan macam tu lah. Kalau kamu sebut bukan, kenapa bukan? Siapa orang yang awal-awal tadi menjawab? Sekejap saya tengok balik nama. Yang Tidak. satu tu Kalau kena letak dekat bucu. satu tu kena letak kat buku. Entahlah. Li kalau
Saya nak tanya Lee Kalok. Lee Kalok, awak orang yang pertama jawab bukan, tidak. Kenapakah B10 tidak? Bukan matrix identity. Apa jawapannya Lee Kalok? Cikgu, saya cakap B menjawab. Ah, Tadi cikgu oh, tanya kamu B. jawab. Oh, okey. Sebab nama dia pun matrix B. Oh, saya salah faham. Okey, kalau untuk A itu. A10 itu matrix identity ke tidak? Tak. Kenapa Cik Iskandar cakap tak? Sebab Cik Iskandar sedang menaik. Tunggu sekejap. Sebab satu tak terletak di sepanjang penjuru. Wah, susahnya ayat. Kawan-kawan boleh faham tak macam tu? Cikgu, soalan apa dia? Soalan saya tadi, untuk muka surat 55, table itu kan matrix A dan matrix B. Untuk soalan A, adakah matrix B itu matrix identity? Kemudian Iskandar jawab tidak. Dan saya tanya, kalau tidak, kena beri justifikasi kenapa. Cik Iskandar kata sebab satu tidak terletak di sepanjang penjuru. Okey, susahnya ayat tu nak faham. Okey. Ada jawapan lain kenapa tidak? Maksud penjuru tu macam mana? Inilah penjuru. Ni penjuru square lah. Square. Bucu, yes, very good Cik Iskandar. Bucu. Ni kan. Satu duduk di penjuru. Satu. Okey. Maksudnya dia mesti jadi square lah. Okey, betul? Okey, lagipun alasan yang kedua, bila kita darab tadi, okey, bila dia nak jadi identiti, syarat nak jadi identiti, mesti dapat balik A. Macam ni, A dia 1 darab 2, bila darab dengan matrix ni, dia dapat 1 darab 1. So dia tak dapat balik diri dia. Tadi kan saya kata, 1 darab Madihah dapat Madihah. So tak dapat balik, maksudnya ini bukan matrix identity. Okay. So untuk B tadi semua orang dah jawab. B itu tidak, very good. Sebab 1, 1, 1, 1. Okay, next C. Yes or no untuk C? Oh, sekali lagi explain. Okay, baik. Saya explain lagi sekali. Jihao. Okay. Ini untuk yang pertama tadi ya. Satu yang pertama. Yang pertama tadi, matrix A adalah 5 negatif 2. Maksudnya matrix diri dia adalah 1 darab 2. Bila darab dengan matrix ini, 1, 0 ni, 2, 1, ending dia kita akan dapat matrix 1 darab 1. Okey, saya tanya, adakah 1, 0 ini matrix identity? Iskandar punya jawapan, dia kata bukan sebab 1 tidak duduk di sepanjang penjuru. Okey, so then saya kata ayat Iskandar itu untuk orang yang fasih berbahasa Melayu bolehlah faham sebab bahasa buku teks kan. Okay, then saya kata cara lain nak identify adalah macam ni lah. Kita cuba buat pendaraban, apakah hasil yang kita dapat? Hasil yang kita dapat 1 darab 1. Okay, so dia tak dapat dirinya balik. So ini bukanlah matrix identity. Sebab saya cakap tadi earlier, kalau 1 darab A mesti dapat A balik. 1 darab gajah dapat gajah. Matrix A yang kita nak kenal matrix identity ni yang B itu, kolom yang B. Suraya jangan salah faham ya Suraya, kolom B. Okey, bukan kolom A. Kolom A itu mewakili A lah. Confuse. Jangan confuse sayang. Jangan confuse. Okey. So untuk C, boleh ke Jinghao tadi? Okey, alhamdulillah clear, bagus. Okey. So bila kita nak kenal pasti macam tu lah, kita tengok pendaraban matrik. Kalau darab, bila kita darab dapat hasil yang sama, betul lah dia boleh jadi identity. Tapi still juga kita kena identify, dapat tak balik matrix A. Kalau dapat balik, maksudnya yes, identity. Kalau tak dapat, bukanlah. Okey.
Tapi since kita dah tahu tadi, ciri-ciri dia, satu kena duduk di sepanjang perpenjuru dari atas ke bawah, so tak ada masalah lah. Okay, so untuk C semua orang dapat jawapan dia yes, sebab memang nampak satu itu duduk dekat perpenjuru. Macam mana pula dengan D, 0110? Adakah ini matrix identity? Tengok soalan yang D. D. Adakah 0110 itu matrix identity? Bukan. Bukan. Okey. Ada orang jawab ya? Ada dalam chat lah. Okey, jawapannya bukan. Iskandar ke jawab ya tu? Sekejap. Iskandar ni saya baca balik banyak sangat notification. Iskandar jawab ya ini, saya nak marah ni. Tadi ayat dia apa? Apa ayat ni? Saya ulang balik ayat Iskandarnya. Sebab satu tak terletak di sepanjang perpenjuru. Mek Yan dulu. Jadi awak tiru. Goyang. Lalang. Betul ada dekat perpenjuru, tapi syarat dia tadi dia kata dari kanan, sudut kiri sebelah atas ke sudut kanan. Okey, nampak ni kedudukan dia. Kiri atas ke kanan. Saya buat highlight lah. Ni. Atas. Begitu bentuk dia. Jadi kalau 01 tak baca habis nak kena ni. Kalau 0110, okey, ini betul perpenjuru, nampak? Soalan berjaya menipu anda ya Cik Iskandar. Okey. Pening. Kiri ke kanan pening. Oh, kiri ke kanan pening. Ini kan sebelah kiri sayang. Ini kiri, ini left, ini right. Okey, Mek Ye, kiri kanan pun dah tak tahu. Tu dah tak pergi sekolah kan? Mek Ye gurau je, jangan marah. Okey, siapa yang panik, jangan panik, dia kata. Okey. Again lah ciri-ciri dia tu kan. Dari perpenjuru daripada atas sebelah kiri ke kanan sebelah bawah. Ini perpenjuru betul. Tapi bukan kiri ke kanan. So ini pun bukan matrix identity. Okey. Seronok juga buat benda ni pun ya. Okey. Cikgu, ya Suraya. Mak Suraya tanya saya dah panik ni. Ya, apa soalannya Suraya? Dia memang kena nombor satu je ke? Nombor 1 dan 0. 1 dan 0 sahaja. Kenapa pening? Alamak, saya tidak berjaya mengexplain dengan baik ke? Alamak. Orang lain clear tak selain daripada Suraya? Saya kena buat tuition khas dengan Suraya ni macam ni. Clear Iskandar? Okey, Cik Iskandar dah clear dah. Sebab dia pegang pada kata-kata dia yang tadi. Kalau 2002. Oh, kalau 2002. Oh. Dahsyatnya soalan dia orang ni. Okey. Okey kawan-kawan, kalau matrix 2002, adakah ini matrix identity? Okey. 2002, adakah ini matrix identity? Siapa tanya tadi? Mek Ye ke? Mek Ye tanya. Kawan-kawan help? Tak. Kenapa tak? Okey, sebab ayat dia ada dekat buku teks ya Mek Ye. Memang kena 1 dan 0. Yes, very good Cik Iskandar. Nampak dia merujuk buku teks. Alhamdulillah. Kali ni dia tak payah dilalang dah. Teguh imannya. Jangan tergoda lagi. Okey. Dengan Mek Ye nanti tergoda lagi dengan Mek Ye. Okey, saya baca lagi sekali ya. Buku teks tu dia kata, unsur-unsur dalam matrix B iaitu matrix identity terdiri daripada 0 dan 1 sahaja. Okey. 0 dan 1 sahaja. Okey. Ayat seterusnya. Unsur 1 terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri ke sebelah atas ke sudut kanan sebelah bawah.
dengan unsur yang lain adalah sifar. Kamu screenshot ini, kamu ingat. Ini ya. Ya. Okey, Alhamdulillah Suraya pun dah faham dah. Kena Panadol terus baik. Bagus kalau punya idea. Sebut Panadol hilang pening semua ya. Okey. So sekarang inilah yang disebut sebagai apa tadi? Pepenjuru tu. Nampak ini pepenjuru. Ini memang pepenjuru lah sebab dia 1x1 saja. Okey, ini pepenjuru. Ini pepenjuru kiri ke kanan, kiri atas sampai kanan ke bawah. Okey. Ini bukan, ini pun bukan, ini pun bukan. Okey. Lagi, mari kita tengok sampai mana tadi? D bukan E. Adakah E itu matrix identity untuk matrix B dia? E bukan, F bukan lah. Betul Suraya. E bukan, F bukan. Yes, betul. Okey, E bukan, F pun bukan. Betul ni kawan-kawan? E bukan, F bukan. Sebab susunan dia tidak perpenjuru dari kiri atas ke kanan bawah di sepanjang perpenjuru. Okey, Alhamdulillah. Tiba-tiba Tan bersuara. Yuan, okey. Akhirnya dia bersuara. Okey, boleh ya? Clear ya sampai sini? Okey. Saya screenshot dulu. Okey, apa-apa nanti boleh tengok untuk rujukan. Okey, sudah screenshot. Sempat salin. Note tu tulislah segala nota-nota tu ya. Okey. Clear ya? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada, Alhamdulillah. Saya harap yang lain pun clear. Geng-geng meranti clear tak? Mel, Ashwin, Paul, siapa ada? Usna, Alice, okey clear, Alhamdulillah. Okey, faham ya? Okey, kalau kamu, ya. Siapa tanya soalan? Ya, okey, Alhamdulillah. Kalau kamu faham ayat dekat buku teks itu, insya-Allah okey. Hai Husna, ada pun. Baru saya nampak. Okey, kalau kamu faham tak ada masalah insya-Allah. Okey, geng-geng keruing faham tak? Suraya ni. A, B itu dia nak suruh awak darabkan matriks A dengan matriks B. Lepas tu awak darabkan lagi sekali B, A. Sebab kan dia nak buktikan kalau A, B itu sama dengan B, A sama dengan A. Okey. Comel betul lah Suraya ni. Gigit ni kan. Okey, boleh. Tapi saya tak nak buat pun lah sebab saya terus direct kepada matrix identity tadi. Tak nak tambah kepeningannya. Okey, Alhamdulillah faham. Okey. Nak test betul-betul faham ke tak faham ni? Bukan percaya ni, cakap faham. Kampam je. Okey, so mari kita tengok. Muka surat 56. Latihkan diri 2.2D. Apa lagi Mak A ada tanda soal tu? Kejap, saya baca je. A, B 11, B, A 22. Tak boleh darab lah. Itu soalan mana tu Mak A? Tak, yang soal bukan yang dekat muka surat 55 tu. Soalan mana? A, B, C, D? Yang A E, tu. F. A itu adalah 1 darab 2. B itu 2 darab 1. Maksud yang Oh, A, B A, dengan B. B. Okey, kalau A, B maksudnya 1 darab 2 dengan 2 darab 1 hasilnya dapat 1 darab 1. Kalau B, A 2 darab 1 dengan 1 darab 2 hasilnya adalah 2 darab 2. Betul tak? Betul? Betul Mak Ya, very good. Okey. Settle Mak Ya. Okey, very good Mak Ya. Okey, now mari kita tengok. Antara matriks berikut, yang manakah matriks identity? Okey, kita kenal pasti dulu. Jika bukan, berikan sebab anda. Ini yang saya kata. Soalan sekarang kalau bahagian A 3 markah pun mesti beri justifikasi anda. Okey, maklumlah. Kamu kan batch-batch yang kebat sangat kan. Okey, senang kita tengok A. A ini adakah dia matrix identity?
Bukan. Bukan. Baim jawab tidak. Tak tidur saya malam ni Baim jawab, okey? Okey, Alhamdulillah. Bukan. Okey? Semua orang nampak bukan. Kenapa bukan? Kalau bukan, berikan sebab anda. Sebab dia tadi, salin balik ayat Encik Iskandar. Yes, ayat Jin Hao pun bagus. Bukan matriks segi 4 sama. Atau ayat Encik Iskandar, satu tidak terletak di sepanjang penjuru dari kiri atas ke bawah kanan. Kamu tulislah sebab dia. Boleh? Okay, Alhamdulillah. B. Adakah B ini matrix identity? Bukan. Baim jawab dah lagi. Wow. Bukan. Okey, lagi tak cukup lagi 40 orang jawab. Bukan. Adam Aiman jawab. Very good. Mel. Yes. Bukan. Okey. Bila bukan, Cik? Si Kembar jawab. Bila bukan, berikan sebab anda. Macam tadi. Sebab dia satu tidak duduk di sepanjang penjuru dari kanan atas ke kiri. Salah. Dari kiri atas ke bawah kanan. Musuh dia boleh. Bagus, Cik Hao. Bagus. Betul. Very good. C. Adakah C ini matriks penjuru? Suraya dah siap-siap taib. Bukan. Yes, bukan. Very good. Kira tu Alhamdulillah boleh faham dah tu. Bukan. Kenapa bukan? Baik Syaiful, bukan puan ada sopannya nak siapa lah tu. Kenapa bukan? Nampak kan kenapa bukan? Ini tak kosong. Ini tak kosong. Ini tak kosong. Ini tak satu. Okey, kenapa bukan? Kamu bagi ayat yang tadi. Okey, sebab satu tidak berada di sepanjang penjuru dari atas kiri ke kanan bawah. Berapa kali saya ulang. Harap-harap melekat kat telinga kamu ya. Tertanam dalam otak sampai SPM insyaAllah. Okey, D. Adakah D ini matrix identity? Ya, wah laju. Sekejap nak baca jawapan Suraya apa yang paling panjang tu. Kerana unsur satu yes, very good Suraya. Suraya, ni tak faham, nak kena marah ni Suraya ni. Dia kata kalau bukan berikan sebab anda. Kalau ya dia tak minta sebab pun, okey? Poyo sangat. Tak apa Suraya, gurau je. So dapatlah N1. Okey? Tak dapat N kosong. Baik. E. Adakah E ini matrix identity? Uish, laju just. Yes, ini dia ni jawab. Bagusnya. Ya, ini adalah matrix identity. Okay. Last kali F. Adakah F ini matrix identity? Ui, just dia laju sungguh. Dia dah siap-siap tarik ni. Tidak. Sama macam tadi, kenapa tidak? Satu, tidak duduk di sepanjang penjuru dari kiri atas ke kanan bawah. Okey, Alhamdulillah. Bagus sebab boleh faham. Okey. So maksudnya kawan-kawan, jangan kamu bila kedua soalan nampak 1 dan 0 saja. Oh, dia cakap Alhamdulillah. Bagus. Syukur kepada Tuhan. Okey, maksudnya jangan kamu nampak 1 dan 0 saja kamu terus anggap dia matrix identity. Tidak. Okey. Faham ah? Okey, so kena refer buku teks. Okey, tak boleh nampak 1 dan 0. 01 betul tak. Dia ada syarat dia. Okey. So kalau tak masuk kelas hari ni, dia tak tahulah. Orang yang masuk kelas hari ni saja yang tahu yang mana matrix identity, yang mana tidak. So hashtag daripada saya, kekalkan identiti anda. Semua orang ada identiti, betul? Okey, kekalkan. Semua bisa matematik. Wah, bisa. Bisa tu maksud apa? Bisa dekat ular tu ke? Okay. Okay, jom. Boleh lagi kita proceed seterusnya. Okay, kekal di rumah. April kita pergi sekolah, jangan risau. Okay, so jom. Okay, jangan main-main lagi. Fokus, stay fokus. Okay, last part. Okay, mari kita. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Belum last lagi. Ada satu lagi.
Okey, diberi matriks C negatif 1, 2, 3, 5 dan matriks D 1, 0, 0, 1. Dia nak suruh kamu tunjukkan. Macam AddMath pula ya. Dia dah Maths pun dah tiru style soalan AddMath. Tunjukkan, buktikan matriks D ialah matriks identiti. Okey. Kalau ikutkan, bila kamu tengok ini kamu dah tahu kan? Adakah D ini matriks identiti? Ya, very good. Alhamdulillah dia orang faham. Janganlah lupa sampai SPM melekatlah dalam otak. Ya, betul. Tapi soalan dia nak kita tunjukkan matriks D ini adalah matriks identiti. Macam mana nak tunjuk? Okey, kita tunjuklah C darab D. Okey, tadi kan dia kata tadi dia guna AB kan. So now kita guna CD, tak apa kita guna CD ya. Yes, pandai Jihan. Tengok orang baca buku teks tu. Iskandar, very good. Bagus. Saya suka lah dia orang ni. Ajar sikit je, pandai lebih. Aduh. Kalau kita buat C darab D sama dengan D darab C sama dengan C. Bagus juga soalan ni dia tak guna AB. Sebab tadi Suraya confuse dengan AB. So kali ni kita guna CD. Okay. So Suraya boleh buang dah kekonfusan tadi tu. Okay. So kita tunjukkan. Okay. Mari kita tunjukkan bersama. Okay. Silakan anda tunjukkan. Okay. Kita buat bersama-sama ya. Jangan tiru saya tau. Harap anda semua sedang mengira. Negatif 1 darab dengan 1 tambah 3 darab dengan 0 nak 2 darab 1 tambah 5 darab dengan 0. Sebelah sini negatif 1 darab 0 tambah dengan 3 darab dengan 1. Ini pula 2 darab 0 tambah 5 darab 1. Jadi so saya dapat negatif 1, 2, 3 dan 5. Semua orang dapat ke? Dapat. Kamu kira dua-dua ya. CD kamu tunjukkan, DC pun kamu tunjukkan. Okey, sama. Alhamdulillah. Kalau sama memang betul. Okey. Kat sini kan kamu tak boleh nak cakap kan sebab dia suruh kamu tunjukkan saja. So bila kamu tunjukkan pengiraan ni, okey, C darab dengan D dan dapat ini, itulah markah untuk kerja kamu tu. K1 N1. Okey, untuk markah ni sepatutnya kamu akan dapat 3 markah bila mana kamu tunjukkan pengiraan. Ini adalah pengiraan CD. Bawah ni kamu tunjuk pengiraan DC. Kemudian kamu tulis ayat ni. 3 markah kamu dapat. Okey. CD kamu tunjuk, DC kamu tunjuk, ini kamu tunjuk, dapat 3 markah. K1, K1, N1. Boleh ya? Clear? So kamu tunjuk sampai habis ya. Saya tunjuk itu saja, boleh? Boleh ya? Jangan kamu tinggal ini aja. Kamu kena tunjuk juga DC. Okey. So kamu tunjukkan CD, kamu tunjuk DC dan tulis ayat ni. So K1, K1, N1. Okey, settle. Alhamdulillah. Tak ada soalan di mana-mana, clear ya. Sebab dia bukan nak pengiraan, dia nak kamu tunjukkan. So nak tunjuk macam mana nak tunjuk bukan jawapan. Ending dia dapat balik C. Clear? Okey. Tinggal lagi 10 minit. Sempat ke ni nak buat matrik song-song? Tak sempat je. Sempat tak? Intro je lah ya. Intro sikit. Supaya kamu tertanya-tanya, minggu depan kamu akan excited masuk kelas. Jahat saya. Boleh ya? Boleh ya? Intro saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit intro. Ada lagi ini buat kat buku ya kawan-kawan. Muka surat 57. Okey, screenshot dulu nanti kamu tengok buku teks muka surat 57, soalan 63. Ada tahu Mel Nabil? Okey, sudah screenshot? Tak payah screenshot, buku teks ada. Boleh, tak ada masalah. Boleh tanya. Okey, so kita tengok sedikit matrik songsang. Okey, maksudnya saya dah intro sikit untuk kamu ya. Apakah matrik songsang? Dia kata matrik songsang ni pula adalah yang boleh menghasilkan identiti. Okey, maksudnya bila kita darab matriks dengan matriks songsang daripada diri dia, okey, ni kan, lepas tu kita dapat balik identiti. Tadi kita darab matriks dengan identiti, dapat diri dia sendiri. Sekarang kita darab matriks dengan matriks songsang diri dia, kita dapat identiti. Gitu. Okay, so tak maulah explain, kita sambung explain minggu hadapan. Itu saja sikit saya bagi intro dia supaya kamu rasa wah, tertanya-tanya. Bila kamu tertanya-tanya minggu depan awal-awal kamu masuk. Tak adalah masuk lambat. Okay, so saya ulang lagi sekali lah, last kita recall. Mula-mula tadi kita buat semula pendaraban matriks. Okay, so sekali lagi saya nak ingatkan kamu, setiap kali kamu nak buat operasi pendaraban matriks, kamu mesti kenal pasti peringkat matriks yang kamu nak darab dahulu. Okay, macam saya buat tadi kan, matriks 1 darab 2 dengan matriks 2 darab 1, barulah kita tahu ending dia ataupun hasil darab dia nanti, kamu akan dapat peringkat matriks apa. Okay, kalau kamu tak kenal pasti, nanti kamu yang susah, takut jawapan kamu salah. Okay. Kemudian yang kedua saya nak remind cara nak buat pendaraban matriks untuk 2x2. Okay, bila 2x2 ke matriks apa pun, syarat dia kena ambil baris darabkan dengan lajur. Baris darabkan dengan lajur. Okay, so kena buat satu-satu unsur dia. Okay, lepas tu keluarkan persamaan linear. Okay, kalau matrik 2x2 akan ada 4 persamaan linear. Kalau matrik 2 darab 1 akan ada 2 persamaan linear. So ikut bentuk matrik. Okay, kawan-kawan jangan lupa tau, 2x2 ini bukanlah matrik yang paling besar. Boleh ada matrik 3 darab 3. Okay, so saya tunjuk matrik sampai 2x2 saja supaya konsep kamu dapat faham dengan jelas. Konsep dulu. Okay, tapi soalan exam boleh keluar sampai matriks 1 darab 3, 3 darab 1. So hasil dapat, boleh juga ada soalan yang matriks 3 darab 3. Okay, so jangan kecilkan skop otak kamu untuk faham sampai 2 darab 2 sahaja. Okay, so then apa yang kita buat tadi adalah matriks identity. Macam mana nak kenal matriks identity, ciri-ciri dia tadi saya dah sebut. Ada 2 ciri-ciri dia tadi. Yang pertama yang kita buktikan tadi adalah AB sama dengan B, A sama dengan A. Okey, kemudian unsur-unsur dalam matriks identity hanyalah 1 dan 0 sahaja. Kedudukan 1 adalah di sepanjang penjuru daripada sebelah kiri atas ke kanan bawah. Okey, dan unsur-unsur yang lain adalah 0. Itu saja. Sampailah kita buat intro, saya tunjuk sikit matriks songsang. So matriks songsang ini kita sambung minggu depan sebab dia pun agak dalam juga. So jangan lupalah cuba jawab latihan yang ni tadi dekat buku teks anda. Okey, sampai situ sahaja untuk hari ini. Okey, so kita jumpa lagi, kelas akan datang minggu depan hari Jumaat waktu yang sama. Link kehadiran akan saya bagi sebentar nanti di grup Telegram. Okay, thank you for joining me today. Bye. Selamat berehat. Terima kasih, Go. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Same. Salam Jumaat. Bye. Salam Jumaat. Selamat pergi solat. Assalamualaikum. Bye Nabil. What's up? Anda masuk kelas Apa? Kelas apa lagi? Ada sejarah ke? Sejarah? Pukul 1 Wah, nanti. Iskandar nak pergi semayang Jumaat lah. Tak tahu.
Cikgu saya panggil. KL, KL boleh sembahyang Jumaat kan? Boleh, Okay, cikgu saya bye. panggil. Cikgu. Tak pergi. Cikgu, Ya, ya. nak tanya Cikgu. boleh ke sekarang? Cik, tu timing je nak tanya apa? Cikgu, Ya. Christian sini ya. Ha? Christian. Christian, Ah, hai. Macam cikgu. mana dengan timing je? Saya dengar Mingza. Saya dengar Mingza punya rumah mah. Oh, saudara ke? Kawan? Bukan. Dia punya kakak saya punya girlfriend mah. Oh, I see. Hai sayang, miss you. Ah, ya. Cikgu dekat sekolah. Tak, dekat rumah. Oh, okey. Tak boleh balik sekolah. Belum, April. Oh, so bila boleh balik saya boleh datang. Boleh. Tadi saya nampak yang Ridwan boleh balik jumpa cikgu. Oh, itu hari tu saya beli, saya order dengan dia something, kami jumpa dekat pagar saja. Oh, pagar lah, tak boleh masuk lah. Boleh kalau kamu datang nanti kamu mesej saya, okay? Oh, saya message cikgu lah. Ah, Okay, thank you cikgu. welcome, bye. Cikgu, Okay, Seraya, silakan soalannya. yang dari Kendiri 2.2D tu, nombor 3 tu, dia Ni. kata SI campur TI. I tu apa? Okay. Itu identity lah. 1001. Saya baru nampak tip bestari tu. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan, kan kita dah tahu kan. Bila kita darab dengan identiti, kita akan dapat dirinya sendiri, betul? Betul. Tapi dia nak kaitkan dengan identiti, so dia nak suruh kamu kira, dia nak menyusahkan hidup kamu lah. Okay, S darab I tambah T darab I. Sebenarnya kalau kita buat directly pun kita boleh dapat jawapan. Ini pun sama juga Suraya. Soalan boleh keluar, buktikan, tunjukkan. So yang I tu dia kena sama dengan contoh macam 7263 kan. So saya kena buat 1001 lah kan. Macam tu. Yes, very good. Ikut bentuk matrix ya. Betul? Very good. Faham. TJ sini. Terima kasih cikgu. Sorry. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Bye, Alice. Miss you. Ni ada lagi belum keluar ni. Kenapa belum keluar? Ada lagi soalan nak tanya? Ravin, Ainul, Afiq, Aiman. Tak ada. Tak ada remove ada orang ni main. Ya, Ravin, apa soalannya? Tak ada cikgu. Oh, saja je. Okay, bye-bye. Bye.